Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 18 Oktober 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Buku kita ni, nota ni kita beri kepada perbincangan tentang bagaimana jalan untuk kita sampai ke syurga melalui rahmat Allah yang disediakan kepada hamba-hambanya. Tajuk kita pada kali ini bab yang ketiga, muka surat 63. Jemaah yang ada kitab, muka surat 63, bab yang ketiga, syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap daripada kita pasti menginginkan kebahagiaan abadi di syurga kelak. Tak ada orang tak say, tak ada orang tak nak, semua nak pada syurga belaka. Alhamdulillah. Orang yang tak nak ni orang tak percaya ya. Orang tak percaya dia tak nak. Kerana nikmatnya itu tidak terkira. Itulah tempat yang menjadi idaman bagi setiap umat Islam. Di dalam syurga terdapat pelbagai kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ataupun terdetik dalam hati seorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis qudsi, Allah Taala berfirman, "A'dattu li'ibadil mu'min ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang beriman kenikmatan tinggi di syurga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan, iaitulah segala jenis nikmat yang amat indah dipandang sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini dalam surah As-Sajdah ayat 17 yang menjadi bacaan imam-imam pada waktu bila? Pagi Jumaat. Itu di antara hikmah kenapa pagi Jumaat ini dibaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Ata al-Insan. Tujuannya supaya kita ingat kepada kiamat, ingat kepada nikmat syurga. Bila kita tahu syurga itu besar nikmat, kita akan bersemangat untuk beribadat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama hadis berbincang, Allah kata ma ukhfiya lahum, kenapa dirahsiakan syurga itu, nikmat yang banyak itu kepada hamba-hamba Allah? Iaitulah rahsia bagi orang yang berahsia. Pelik sikit bunyi tak? Rahsia ini bagi orang yang berahsia. Maknanya orang yang rahsiakan ibadat dia, Allah rahsiakan pahala yang besar yang akan diberikan kepadanya. Karena itu menjadi kewajipan kita para jemaah dalam perkara kebajikan, dalam perkara ibadat, kita rahsiakan.
kecuali ibadat yang Allah minta kita zahirkan. Apa dia ibadat rahsia? Apa dia ibadat yang dizahirkan? Ini tuan-tuan dan para jemaah kena ambil perhatian. Ibadat yang zahir seperti kita sekarang, salatul jamaah. Jangan pula aku tak segi masjid malam ni sebab kita nak ibadat cara rahsia di rumah. La. Salatul jamaah syiarul Islam. Yang mesti kita tunjuk kekuatan Islam duduk di mana? Apabila ramainya orang berjamaah, kita nampak di tempat kita tu meriah dan Islam itu nampak gah di tempat yang tersebut. Tapi kalau masjid besar, orang-orang 4-5 orang yang ada, kita kata ini melemah. Sebab itulah kita nak buat masjid besar sekarang ni kena tengok orang dulu. Masjidnya besar orang tak ada buat apa? Sekadar satu kebanggaan menjadi lambang kepada tanda-tanda kiamat. Oh, apa yang kita rahsia? Ibadat-ibadat sunat, ibadat pada waktu malam, ibadat tahajud, itu baini wa bainallah. Itu di antara kita dengan Allah. Untuk ni syiar lah, kita mesti zahirkan syiar Islam itu mesti kuat. Apa sahaja kenikmatan yang ada dalam syurga sebenarnya tidak boleh dibayangkan oleh kita. Meskipun kenikmatan-kenikmatan yang ada di syurga kita ketahui sebagaimana kenikmatan yang ada di dunia, kita dengar belakang, ada sungai, ada mahligai, ada makanan. Akan tetapi hakikatnya kedua-duanya adalah berbeza. Yang sama hanyalah nama. Tak sama, nama je sama. Semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga atau dibayangkan dalam hati manusia, maka kenikmatan dalam syurga jauh daripada itu. Oleh kerana itu, semua kenikmatan dan kesenangan di syurga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti mahligai. Nabi bagi offer kepada kita, siapa dia jaga 12 rakaat solat sunat qabliyah ba'diyah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bagi mahligai dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tak nak? Kalau dengan mulut semua jawab nak. Betul tak? Dengan mulut, oh nak. Tanya dia lalu jawab. Tapi kalau tanya ada daripada subuh tadi sampai sekarang, cukup tak cukup rakaat? Duk mikir. 2 sebelum subuh, 2 selepas subuh, 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 8, 2 lepas maghrib, dah 10, tinggal lagi 2 lepas isya. Cukup? Baitun fil jannah. Allahu Akbar. Bahagialah tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah dengan amalan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tengok. Nama kita dengar dah, Baitun fil Jannah, mahligai. Apa lagi yang disebut? Mahligai dalam syurga. Tapi itu semua tidak sama. Istana dari emas dan perak, isteri-isteri qurratul a'yun, hurul ain, bidadari yang begitu comel, buah-buahan, sungai-sungai, taman-taman indah dan berbagai kenikmatan yang lain. Semua itu walaupun nama-namanya sama dengan yang ada di dunia, akan tetapi hakikat kenikmatannya tidak sama, kerana di dunia berbeza. Dunia bukan syurga. Contohnya di syurga ada anggur, buah delima, ada kurma, ada buah-buah yang lain. Akan tapi tidak sama hakikatnya, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al asma. Tidak ada satu pun dalam syurga esok yang namanya disebut dalam dunia ini kecuali nama saja. Walahmi tayrin, daging burung. Burung apa yang kita nak makan dalam syurga? Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang bila kita sebut dalam syurga semua yang kita nak ada belakang. Makcik-makcik kita ni dia tanya, dia kata, ustaz, budu? Sementara ke dia orang Kelantan kat tanya budu. Allah kata, mak weh, budu pun ada dalam syurga tapi bukan busuk sepuak kita. Tak. Nama saja sama, illal asma.
Nama je sama, tapi hakikat tidak akan sama. Hadis ini dalam dirawahul Baihaqi. Apakah di antara ciri-ciri ataupun sifat ahli syurga? Al-Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah berkata, seandainya dunia ini daripada emas dan yang mudah rusak. Dunia ini emas tapi mudah rusak. Dan akhirat pula tembikar yang diawet dan tahan lama. Nascaya yang terbaik untuk dipilih adalah tembikar yang kekal daripada emas yang rusak. Lebih malang jika seorang memilih tembikar yang cepat rusak daripada emas yang kekal dan tahan lama. Itu satu analogi yang dibuat oleh seorang ulama salaf tentang bagaimana cara kita memilih kehidupan yang abadi. Hari ini apabila kita mendengar sahaja syurga, pasti semuanya berhasrat untuk ke sana. Belum ada lagi orang yang pernah menolak ganjaran ini. Ana selalu buat gurau. Gurau apa, tapi orang panggil gurau sungguh. Gurau betul-betul. Apa dia gurau? Kita tanya, tuan-tuan dan puan-puan nak pergi syurga ke tak? Nak pergi? Semua kata nak pergi belaka. Betul? Kita tanya lagi, nak pergi berapa orang? Berapa orang nak pergi tu? Dia kata nak pergi semua, ustaz. Mana ada rumah nak bawa belaka? Betul tak? Tapi tanya soalan yang ketiga, tak apa nak jawab. Nak pergi syurga, nak bawa belaka. Waktu pergi masjid, pergi berapa orang? Dia kata tu soalan sensitif. Tak boleh jawab tu. Waktu nak pergi masjid, waktu ada kuliah, waktu nak ada kelas pengajian, kita pergi seorang. Waktu orang tanya nak pergi syurga, nak pergi semua. Di mana duduk anak-anak kita sekarang? Kita duduk mengaji. Adakah anak kita juga berhadap dengan guru-guru? Sedang baca Quran, sedang berzikir, alhamdulillah. Takut dia kita duduk mengaji dengan guru, dia berada dengan guru besar lagi di rumah. Kita kata na'udzubillahi minal khuzlan. Persoalannya, untuk siapa ke syurga? Syurga ni untuk siapa? Mari soalan pula tanya, syurga untuk siapa? Allah SWT telah berjanji melalui firman-Nya. Tengok ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan bayarannya syurga. Siapa nak syurga? Kita kena jual diri kita atau harta kita kepada Allah. Apa dia jual macam mana? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Kita bila perang dengan senjata ni dua ya. Sama ada kita dapat bunuh musuh ataupun kita syahid dibunuh oleh musuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Sebagai janji yang benar dari Allah dalam kitab Taurah, Injil dan Al-Quran. 3 kitab induk samawi ini semuanya janji syurga kepada orang yang mati syahid. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Dan siapakah yang lebih menepati janji yang selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Allah gambarkan kita dengan Tuhan ni macam kita jual beli barang. Aku jual tubuh kita, kita jual nyawa kita, kita jual harta kita untuk Allah, maka balasannya syurga. Surah At-Taubah ayat 111. Cuba kita lihat gambaran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW sedang mengerjakan solat gerhana, Nabi tengah maya gerhana, sahabat tengok, sekali Nabi ke depan, holor tangan, tak lama undur belakang. Pelik ni.
Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum anis sahabah, bila dia tengok satu benda yang pelik Nabi kita buat, dia akan tanya. Dia kata apa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami lihat tuan cuba mengambil sesuatu, holor tangan, kemudian nampak undur ke belakang. Apa sebab? Tengah solat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat syurga. Bila Nabi tengok syurga, macam kita sekarang lah, kita ada depan kita ni ada skrin besar. Kan mari syurga, kita berasa nak holor tangan ambil. Seandainya aku mengambil buah-buahan itu, nescaya kamu akan memakannya selama mana dunia ini masih wujud. Kalau aku ambil setakat tak luar ni, pakai makan belakang. Tapi Nabi tahu syurga ni bukan makan atas dunia. Tengok boleh. Kemudian dia tukar skrin, tukar. Mari hok neraka, naudzubillah. Bila aku tengok neraka, Nabi kita undur ke belakang, terkejut. Tidak ada pemandangan yang sangat teruk, sangat dahsyat yang pernah aku lihat seperti aku lihat depan mata aku neraka, naudzubillah. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Maka para sahabat, pada jemaah sekalian, Nabi tengok syurga neraka, kata dia ulama ahlus sunnah kata al jannatu wan nar mawjudatan. Dua-dua ni sudah ada sekarang. Sebab tu Nabi tengok. Dan di antara tadi kita cerita Nabi tengok buah dalam syurga. Dia cuba nak ambil tapi Nabi teringat dalam dunia ni orang tak makan hak syurga. Kisah seorang sahabat, dia panggil karamah. Kita kena ingat, dalam hidup kita ni kalau Nabi dia panggil mukjizat. Nabi mukjizat. Bukan Nabi karamah. Tapi siapa yang boleh menentukan karamah? Orang panggil keramat, Melayu kata keramat. Karamah ni, kita ni ulama ahli sunnah menerima karamah. Bagi orang mukmin, orang soleh, para sahabat ada karamah kemuliaan yang Tuhan bagi. Tapi macam mana kita nak menentukan orang ni karamah tak karamah? Ada setengah tu bukan karamah, itu dia permainan syaitan. Kita nampak macam dia bijak. Kisah seorang sahabat bernama Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu. Dia telah ditawan oleh puak-puak Quraisy dan dibawa balik ke Mekah. Orang Quraisy dia tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kononnya nak ambil sahabat ni balik ke kampung dia, nak suruh jadi guru Al-Quran, dakwah. Pergilah Khubaib ni dengan Zaid ibn Disinah, sampai tengah jalan dia orang tawan, ikat. Allahu Akbar. Maka ada sahabat yang berlawan, dibunuh. Dua orang ni, Khubaib dengan Zaid, ditawan. Kemudian dia balik Mekah, nak tunjuk ke geng-geng dia, aku tak, dua orang sahabat Muhammad ni kita tangkap. Khubaib telah dibeli oleh Bani Al-Haris, yang kemudiannya mereka telah bersepakat untuk membunuh dia. Kita bunuh dia ni. Orang Quraisy ni tuan-tuan, dia tahu kehormatan tanah haram, dia tahu. Bila nak bunuh, dia tarik Khubaib pergi ke Tanaim. Tanaim Mekah tu tanah halal tu. Sebab tu bila kita nak niat umrah, kita duduk Mekah nak buat umrah, pergi niat mana? Di Tanaim. Dia kata miqat lah, itu bukan miqat. Tanaim bukan miqat. Itu cuma tanah halal yang paling dekat. Jarak dia dengan Masjid Haram 7 km lebih sikit. 7 km lebih. Jadi dia tarik pergi luar tanah haram. Maka mereka duk tengok ni. Sebelum dia dibunuh, Khubaib kata, Quraisy, izinkan aku nak solat, nak semaya sekejap, boleh? Minta nak solat. Dia pun semaya. Jadi yang peliknya, orang duk tengok Khubaib ni, seorang wanita pernah lihat dia daripada celah pintu, dia duduk mengitar di rumah dia tu, dia tengok di tangan Khubaib yang digari ni ada buah. Ada buah anggur yang. Siapa dia bawa buah anggur ni ke dia? Orang tanya dia, Khubaib ambil mana ni? Dia kata rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil karamat. Tak ada siapa bawa, dia nak dibunuh tapi di tangan dia ada makanan.
Pelik apa? Sebagaimana cerita Sayyidah Maryam, mak Nabi Isa kan, hidup dalam bilik masjid tu, mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa wajada 'indaha rizqa. Zakaria masuk tengok, ada makanan. Zakaria tu pak saudara dia, yang jaga dia tu. Anna laki haza, ambil mana ni? Kalau kita kat mek dah, mek ya. Muka nama Maria dekat. Mek ambil mana ni? Qalat, Maryam kata, min indillah, Allah Taala bagi aku. Sebab tu dia pelik. Buah musim panas ada di musim sejuk. Buah musim sejuk ada musim panas. Jadi Khubib ni ada di tangan dia. Di tangan dia apa? Ada makanan. Maka bila dia solat, dia pun dia nak dibunuh. Khubib telah berdoa, Allahumma hsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Tengok doa dia. Sesungguhnya seandainya kamu telah menganggap aku takut, jadi dia ingat, kalau tidak kerana mengata aku takut, aku semaya lama lagi, tapi cukuplah 2 rakaat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, hitungkanlah bilangan mereka ni, geng-geng nak bunuh aku ni, ambil nama belakang, binasakanlah mereka satu persatu. Allahu akbar. Ihsihim adada, jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup. Kemudian Khubib telah melantunkan syair, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Tengok, kalau ditulis kana, ada kalimah Allah itu kan, buai alih, kana lillah. Mana ada kitab tu baiki, kana lillahi masra'i. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Khubib kata, aku tak peduli manakala aku dibunuh dalam keadaan, asalkan aku dibunuh dalam keadaan muslim, biarlah apa keadaan. Di tempat mana saja nyawa aku hilang untuk Allah, demikianlah bila tindakan kerana zat Allah, kalau dia berkehendak akan memberkati seluruh anggota tubuh yang terkoyak. Mana dia doa pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari Abu Sufyan mari. Dengar cerita ni. Abu Sufyan mari. Belum dia bunuh, Abu Sufyan mari tanya, Khubib, nak ke tidak kalau aku tukar? Mu balik rumah rehat, Muhammad duduk tempatmu. Dia cuba nak provokasi. Khubib kata apa? Dengar tuan-tuan. Khubib kata, wallahi, demi Allah, aku duduk di sini sekarang ini, aku tidak mahu Muhammad terkena walaupun tertusuk duri. Subhanallah. Mana mu nak tukar? Jauh lagi. Kata dia Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan, aku tak tengok seorang manusia yang mencintai manusia lain seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanjal cerita. Baik. Kemudian mari Uqbah bin Haris mendekati dan membunuh Khubib. Panjang lagi cerita Khubib ini, kalau kita nak cerita memang sangat menarik para jemaah sekalian. Sebab itu bila mayat dia dibunuh, puak-puak kafir ni mari nak ambil mayat, nak cincang, nak apa, Allah Ta'ala hantar mari tentera yang kecil saja, iaitulah puak-puak tebuan, mari duk jaga dia. Kita kata radhiyallahu anka ya Khubib, dia telah mati fi sabilillah dengan begitu semangat yang begitu dahsyat. Dan ni naknya ceritanya mukjizat para sahabat ni, ada buah di atas dunia ni Allah Ta'ala bagi kurniaan kepada dia supaya dia merasai sebelum dia rasa buah dalam syurga nanti. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami daripada ahli syurga yang engkau redai ya Rabbal Alamin. Jadi itu dia panggil cerita Khubib yang begitu hebat. Matilah dia dalam syahid. Tuan-tuan boleh tengok cerita Khubib ni, saya tulis sekali lagi di dalam buku sejarah Mekah. Takut-takut orang pergi Tanaim, dia cari di manakah tempat Khubib dibunuh. Kita tak payah carilah, itu sejarah dia. Baik. Yahya bin Mu'adz, seorang ulama, beliau pernah merintih dan berdoa. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, engkau menciptakan syurga dan dijadikannya sebagai tempat berpesta ria bagi kekasihmu. Engkau jadikan syurga tempat kekasih-kekasihmu berpesta ria di sana. Dan orang-orang kafir tidak ada harapan untuk masuk ke dalamnya. Engkau menciptakan malaikat dan mereka tidak ada keinginan untuk masuk ke dalamnya.
dan engkau juga tidak begitu peduli dengan mereka, jika engkau tidak memberikan syurga itu untuk kami, maka akan diberikan kepada siapa syurga itu. Macam zikir munajat lastu lil firdausi ahla, itulah lebih kurang. Ini yang dipanggilkan munajat orang-orang yang soleh. Mereka menggunakan bahasa analogi untuk memberi nasihat kepada kita. Maka untuk siapakah syurga itu diciptakan? Untuk siapa syurga itu diciptakan? Maka timbul lagi dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 25, Allah ceritakan kepada kita, tuan-tuan boleh tanda, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dan dari jenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, dia kata apa? Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Rupanya sama, hakikat tak sama. Allahu akbar. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan disediakan dalam mereka surga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal dalamnya selama-lamanya. Allahumma ja'alna min ahliha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami daripada penghuni surga. Maka kita bersedia atau tidak untuk menjadi orang yang baik? Kita ni sekarang bersedia ke tidak untuk menjadi orang yang baik? Sebab syurga itu disediakan untuk orang yang baik. Tentulah kita berkata bersedia. Nah, kita akan kata ya, kita ready nak jadi orang baik. Bila mahu menjadi orang yang baik, maka syaratnya perlu dipenuhi. Dengar ni, dia punya syarat. Antaranya memperbetulkan akidah, kepahaman kita. Apa mana akidah? Mana tauhid kita kepada Allah mesti dimurnikan, jangan bercampur dengan benda-benda lain. Dan kepercayaan kita kepada Allah, kemudian mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran, akhlak, adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni bila kita sebut tentang akidah tauhid, maka tuan-tuan kita kena ingat, tauhid kita ni sentiasa perlu diulang kaji supaya kemurniannya sentiasa digilap dan dijaga. Pagi tadi satu wacana anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Pondok Sungai Durian, kita buat di pondok kita. Dia panggil bicara tokoh. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita lah. Tajuk yang kita pilih iaitulah sejarah Allahyarham Sahibus Samahah Tuan Guru Haji Muhammad Nur Ibrahim, bekas mufti negeri Kelantan yang dulu. Jadi panjang. Di antaranya jasa-jasa dia yang kita dapat serahkan itu iaitulah kitab Pimpinan Ar-Rahman. Ni kita Pimpinan Ar-Rahman ni, itu di antara usaha dia dengan Syekh Abdullah Basmih. Dan juga kitab Mestika Hadis. Yang saya nak sebut tuan-tuan di sini, kitab Mestika Hadis jilid yang pertama, di antara orang yang menyusunnya Abdullah Basmih, Datuk Haji Muhammad Noor dan juga Datuk Haji Ismail. Dua-dua tu bekas mufti Kelantan. Tuan-tuan ambil jilid yang pertama dalam bab rukun iman. Di akhir kitab bab yang ketujuh, lepas rukun iman yang 6, dia bawa kewajipan menjaga tauhid daripada dirusakkan. Di sana ada beberapa senarai yang menggerunkan kita. Kita kata mana boleh rusak tauhid saya? Hari-hari saya mengucap, kita ucap dengan mulut. Tetapi kadang-kadang pegangan kita, kepercayaan kita masih lagi tercalar dengan kepercayaan yang karut-karut. Itu sebab itulah kita hari ini, ana sendirilah sebagai seorang pendakwah,
menaruh kebimbangan pada masyarakat apabila banyak sangat penceramah-penceramah mari duduk ceramah tentang kita boleh minta tolong dengan makhluk, boleh minta tolong istighasah. Kita kata kalau khilaf sekalipun benda tu tak berisiko. Salah minta dengan makhluk akan merosakkan pegangan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya sangat sure lah supaya kitab ini dibaca, dibeli. Kalau tak mau baca pun tengok dalam rakaman kita, daripada mesti ke hadis perkara-perkara yang merosakkan agama, merosakkan tauhid. Ini sangat penting. Rusak tauhid tak ada harga kita. Rusak kereta boleh baiki. Rusak tubuh badan kita doktor boleh baiki sekarang ni tak. Rusak lutut, tukar kepala lutut. Rusak jantung, sombak jantung pergi cocok jantung boleh berlaku. Tapi rusak akidah lah, tidak ada lagi ruang untuk kita hidup selamat di akhirat nanti. Pasal itulah di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak cucuku daripada menyembah berhala. Ambil doa Nabi Ibrahim ni, Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku daripada sembah berhala. Nah, ini. Syurga untuk orang-orang yang baik, yang sibukkan dirinya dan tidak menyibukkan hal yang lain. Kerana apa? Kerana masing-masing dalam syurga nanti, iaitulah Allah Ta'ala akan nak balas apa yang kita kerjakan. Kita sibuk atas dunia ni, dengan dunia tak ingat akhirat, di akhirat esok nanti Allah Ta'ala lupa. Allahu Akbar. Sebagai penutup kepada perbincangan kita ini, kita ambil satu lagi tajuk, masuk syurga kerana rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun, semata-mata amalan boleh masuk dalam syurga, boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak boleh menyelamatkan dia daripada api neraka. Sahabat-sahabat bertanya, sahabat terkejut, amalan kita buat ni semata-mata amalan tak boleh masuk syurga? Nabi kata tak boleh. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga? Qala sallallahu alaihi wasallam, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Jadi macam mana kita nak faham? Nak faham, habis tadi kata kena ibadat banyak, sekarang ni pula ibadat tak boleh masuk syurga. Kata tak, ibadat itu menjadi sebab untuk kita masuk syurga. Ibadat menjadi sebab untuk kita ke syurga. Tetapi kita tak boleh kata aku masuk syurga ni semata-mata amal. La. Sebab apa? Tengok nota kita di bawah. Sebab apa? Lihatlah kita, walaupun ibadat sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kita syurga. Jadi kalau kita nak kira kepada imbangan balasan, kalau nak bayar syurga dengan apa yang kita buat, sudah semestinya tidak cukup. Tak cukup. Itu maksudnya kita akan masuk syurga semata-mata dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab nak dapat rahmat, iaitulah kita tauhid, kita beribadat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mana kalau tak payah ibadat gini, lah, itu salah faham. Namun jangan pula salah faham dengan hadis ini, yang mana menyebabkan kita tak mau beribadat dan hanya menanti rahmat Allah turun semata-mata. Tidak mungkin. Rahmat Allah Ta'ala akan turun bila kita mencari rahmat. Jadi kita sekarang ni kita nak rahmat Allah, sebab kita dah tahu kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab nak dapat rahmat itu apa? Tauhid, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan ibadat yang baik. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, ini contoh seperti kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita duduk di majlis ilmu. Nabi sallallahu bersabda, duduk dalam majlis ilmu kita akan dilingkungi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah, hadis ini panjang, rawahu Muslim, Nabi kata apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah mana-mana satu kaum berkumpul dalam rumah Allah. Kita sekarang ni kita berkumpul di mana?
rumah Allah. Tujuan berkumpul, yatluna kitab Allah, kita baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan satu sama lain, ulang kaji Quran. Walaupun kita baca 2-3 ayat, tapi kita dikira belajar untuk memahami Al-Quran. Apa kita dapat? Tanda pelajar. Tuan-tuan, tanda. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala turunkan ke dalam hati kita, dalam majlis kita ni ketenangan. Satu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Ta'ala lingkungi, naungi majlis kita ni dengan rahmat daripada Allah. Tiga, wa haffathumul malaikatu, dan kita juga dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat penuh bersama kita ni, kita tak nampak. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Ta'ala sebut nama kita yang berada dalam majlis ilmu ni kepada mereka yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini kita boleh faham, duduk dalam majlis ilmu dalam masjid tak sama dengan majlis ilmu di luar masjid. Kadang-kadang kita rasa rugi. Oh, dia kata, ustaz malam ni kita ceramah perdana di luar masjid. Kenapa di luar masjid? Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul mana-mana di rumah Allah. Kenapa kita nak pergi buat kemah di luar? Oh, sebab ceramah perdana. Ceramah perdana kau nak suara isap rokok. Nah, itu masalah kita dah. Kadang-kadang. Oh, tapi mungkin juga kadang-kadang perlu. Nah, majlis cinta Rasul, pakak mari gendai besar-besar dalam masjid. Tu pergi buat luar masjid. Dalam masjid jangan buat. Okey, tak buat kerja lah gitu. Cinta Nabi dengan benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ini hayat. Jadi para jemaah sekalian, ini kelebihan berada dalam majlis ilmu di mana? Dalam rumah Allah. Jadi kita buatlah majlis ilmu di mana pun, biar masih lagi dalam skop di dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang orang yang keluar daripada rumah dia pergi menuntut ilmu seperti seorang mujahid fi sabilillah. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Cuma bagaimana kita nak upgrade sikit? Bagaimana kita nak upgrade sikit supaya kita banyak rahmat Allah Ta'ala kita dapat? Ada je majlis ilmu di masjid kita ni, di masjid mana-mana adalah kita. Kuliah subuh kita ada, kuliah duha pun kita ada, kuliah maghrib ya, kalau adalah. Sebab kita pun nak pergi kerja juga, kebetulan kita sudah tidak ada kerja banyak, maka menjadi tempat kita, tempat menadah rahmat, iaitulah di masjid. Habis kita kena ingat, sekarang ni timbul soalan. Dia kata, ustaz, saya pergi masjid, tapi waktu kuliah maghrib saya balik ke rumah sebab nak tengok online. Sedap juga ni, muzik online ni ada juga soalan ni timbul. Kita kata jangan balik. Tak balik apa kita nak dengar ustaz kuliah? Sudah, nak jawab lagu mana? Jawabnya kita ada dua telinga kan. Jadi waktu orang kuliah online, kita buka telefon kita, sumak dalam telinga ni. Sebelum lagi kita dengar depan kita tu, baru dia panggil al-jam'u bainal majlisaini. Kita boleh jamak antara dua majlis. Jadi kita nak dengar juga orang masjid pun. Balik dengar rakaman tak sedap, tak sama. Orang panggil tak jelira dengar rakaman dengan live pada waktu yang sama dah. Jadi kita campur jamak di antara dua. Cuma jangan mari duduk depan ni, somak lengok sini, duduk hanggut orang penceramah sini sedih, kita sengih suka. Mungkin kita dengar orang lain. Itu tak boleh lah. Jadi kita ambil tempat ruang-ruang yang agak-agak tersembunyi sikit, tapi masih lagi dalam majlis ilmu, masih lagi dalam masjid, jangan keluar. Kita kata tuan rugi kalau keluar balik. Jadi kita nak jamak antara dua. Sebab kita kata dengar hak masjid lah. Dia kata tak boleh pasal nak dengar hak ni kita bersambung ni, kita kuliah. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita kempen besar-besaran pada jemaah semua supaya sentiasa menghadiri majlis ilmu, kerana itu salah satu daripada lorong kita nak pergi syurga. Sebab hadis ni bermula daripada mana? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa dia berjalan mencari ilmu, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah Taala permudahkan jalan nak ke syurga. Barulah mari wa majtama'a qaum fi baitin min buyutillah. Maknanya kita faham, yang pertama menuntut ilmu. Tak kira di mana-mana. Kita menuntut di rumah kita pun dapat pahala menuntut ilmu, tapi nak dipanggil majlis ilmu.
Yang dapat 4 perkara tadi mesti ada dia punya SOP dia dalam masjid. Banyak dalam masjid ni. Cuba senarai. Yang pertama kita dapat 4 perkara tadi. 1. Nak lagi. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia ambil wuduk di rumah dia, masa nak keluar dia ambil wuduk. Ambil. Alhamdulillah. Daripada kita berjalan rumah, keluar daripada rumah tadi, lepas ambil wuduk, niat lagi mana? Masjid. Malaikat tulis dah pahala solat. Berjalan daripada rumah kita nak pergi masjid, pahala solat. Duduk di masjid sudah solat maghrib, nak tunggu isya. Kata Nabi, intizarus salati salatun, menunggu solat diberi pahala solat. Jadi tuan-tuan hari ni daripada pukul 7 tadi, pukul 6.30 tadi, sudah berada dalam solat, sehinggalah kita balik ke rumah. Berapa jam kita solat? Pahala solat dekat 2 jam. Itu pahala solat. Malaikat pula duduk doa kita, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah berikanlah keampunan kepada dia, berilah rahmat kepada dia. Kita kata banyaknya kelebihan orang yang duduk melangkah ke masjid. Setiap langkah kita pergi diangkat darjah, setiap langkah yang kita letak dihapuskan kesalahan. Masuk masjid, malaikat doakan kita. Duduk dalam majlis ilmu mendapat 4 kelebihan. Kita kata kempen saya ni kira orang panggil Kelantan kata rapat jid dah. Kalau tak segi lagi majlis ilmu tu bukan salah kita, bukan salah ibu mengandung, tapi salah sendirilah. Nak kata apa? Pilihlah tuan-tuan. Nak syurga ke tak syurga? Nak, insya-Allah. Kita tunjukkan bukti kita bahawa kita nak pergi syurga sekeluarga. Lepas pada ni tak saya pergi seorang dah ke masjid, kita bawa semua keluarga kita, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Bermula sila Khubayb. Dia panggil itulah soalan sahabat yang solat sebelum dibunuh. Mana kalau ada orang nak kena bunuh contohnya, na'udzubillah lah. Tak. Dia akan digantung sekarang. Dia boleh minta dengan pegawai penjara, aku nak solat dulu, boleh. Nah, dia kata orang, ulama kata inilah orang yang pertama melakukan solat sebelum dibunuh. Mana kalau ada orang itu di peringkat nak dibunuh dah, nak mati dah, elok dia solat. Jadi solat ni tak ada nama solat apa, solat dibunuh, solat bunuh tak ada. Sebab Nabi tidak sebut, tapi dia memilih untuk sebelum dia tak dicabut nyawa, dia nak solat dulu. Sebab itulah ana beri peringatan kepada sahabat-sahabat kita yang sedar tapi akan ditidurkan di hospital. Elok kalau boleh kita solat dulu, kemudian kita mengucap baik-baik, kita baca doa yang Nabi kita ajar. Siapa dia baca doa yang terakhir sebelum dia tidur, Allahumma fawwadtu amri ilaik wa aslamtu nafsi ilaik wa alja. Nabi kata siapa dia baca doa ni, kemudian dia tak bercakap dah, kalau dia mati mata alal fitrah, insya-Allah mati syurga. Jadi itulah sepatutnya bila berlaku kes nak ditidurkan. Sebab kita tahu kita tidur ni di antara sedar balik ke tak sedar balik dua tu ya. Nah, mungkin sedar dalam kubur dah. Jadi kita ambillah langkah-langkah yang seperti itu, alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi muka surat 69. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.